Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam Jom Belajar Sains tahun 5 bersama Cikgu Salbia. Baiklah, apa khabar semua? Cikgu harap semua murid berada keadaan sihat dan semangat untuk terus belajar. Baiklah, pada minggu ini kita akan belajar satu tajuk baru. Tetapi sebelum kita mulakan tajuk baru, kita akan buat sedikit ulang kaji dahulu ya. Iaitu ulang kaji pada pelajaran minggu lepas. Kepentingan sistem peredaran darah. Masihkah kamu ingat? Ya, sistem peredaran darah sangat penting kerana ianya melakukan satu kerja iaitu mengangkut masuk dan juga mengangkut keluar. Apa yang dibawa masuk? Yang dibawa masuk ialah oksigen, nutrien dan juga air ke dalam tubuh. Apa pula yang dibawa keluar? Yang dibawa keluar ialah karbon dioksida dan juga bahan kumuh keluar dari badan. Okey, seterusnya. Kepentingan sistem peredaran darah, kalau ikut gambar ni, mengangkut oksigen, nutrien dan juga air ke dalam tubuh. Dan yang kedua, mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain keluar dari tubuh. Masihkah kamu ingat? Ya, bagus. Cikgu harap kamu ingat tajuk yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Jadi hari ini, inilah tajuk kita, iaitu standard kandungannya adalah menjelaskan melalui contoh berkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia. Jadi sistem-sistem yang telah kita pelajari ianya mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Objektif kita pada hari ini menyatakan sekurang-kurangnya dua perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia dengan betul. Baiklah. Apakah perkaitan antara sistem di dalam tubuh manusia? Yang pertama, kita telah pelajari sistem rangka, sistem pernafasan, sistem pencernaan dan juga sistem peredaran darah. Jadi inilah antara sistem yang terdapat di dalam tubuh seorang manusia. Jadi sistem-sistem ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan perkaitan ini. Yang pertama, kamu juga boleh merujuk pada buku teks masing-masing pada muka surat 34, 35 dan juga 36. Baiklah, sistem pernafasan. Kita telah pelajarinya pada yang lalu iaitu proses bernafas bagi seorang manusia, menyedut dan juga menghembus keluar. Jadi sistem pernafasan ianya mengangkut oksigen dan bergantung kepada sistem peredaran darah untuk menghantar oksigen ke seluruh tubuh. Apabila kita menyedut udara, udara yang disedut terdiri daripada gas oksigen dan karbon dioksida. Jadi oksigen itu digerakkan ataupun dialirkan ke seluruh badan, ke organ-organ utama seperti jantung dan sebagainya oleh sistem peredaran darah. Cuba bayangkan, sistem peredaran darah tiada dalam badan manusia. Bagaimana kita hendak mengangkut oksigen ini? Sedangkan semua organ memerlukan oksigen. Di sini kita dapat lihat perkaitan antara sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Ianya saling bantu-membantu. Yang kedua, kita juga telah pelajari sistem rangka. Iaitu sistem rangka ini memberi perlindungan kepada organ-organ utama dalam badan kita. Jadi, sistem peredaran darah mengangkut oksigen dan juga nutrien kepada sistem rangka dan membantu pembesaran tulang. Maksudnya tulang-tulang yang ada pada sistem rangka kita ini memerlukan nutrien. Dan siapakah yang mengangkut nutrien dan oksigen ini kepada tulang-tulang? Ya, betul, iaitu sistem peredaran darah. Sekali lagi, cuba kamu bayangkan sistem peredaran darah tiada. Bagaimana tulang-tulang ini hendak mendapat oksigen dan hendak mendapat nutrien supaya tulang ini dapat membesar?
untuk melindungi anggota ataupun organ badan manusia yang utama? Tentu tak boleh kan? Tentunya tulang kita tidak membesar. Tulang kita membesar kerana adanya nutrien dan juga oksigen yang dibawa kepada tulang dan membantu sistem pembesaran tulang. Siapakah yang membantunya? Betul, sistem peredaran darah. Jadi sekali lagi kita dapat melihat berkaitan antara sistem peredaran darah dengan sistem rangka. Penting kan berkaitan ini? Saling berkait. Sistem peredaran darah perlukan sistem rangka perlukan sistem peredaran darah. Dapat kami ikut? Jelas tak penerangan cikgu? Cikgu harap ianya jelas. Kamu boleh bayangkan bagaimana sistem-sistem ini bekerjasama. Baiklah, kita pergi yang ketiga, iaitu sistem pencernaan. Iaitu mencernakan bahan buangan seperti tinja kita yang daripada sistem makanan dan juga air kencing kita. Jadi sistem pencernaan juga memerlukan sistem peredaran darah kerana ianya mengangkut oksigen kepada sistem pencernaan. Dan sistem pencernaan berlaku di bahagian usus. Usus memerlukan darah yang beroksigen supaya ianya dapat bekerja, dapat menjalankan tugas untuk menyerap zat-zat yang diperolehi daripada makanan kita dengan baik. Dan ia membekalkan nutrien kepada organ seperti jantung supaya ianya dapat berfungsi dengan baik. Jika tiada sistem peredaran darah, kemungkinan sistem pencernaan ini tidak dapat berfungsi dengan baik, maka bahan kumuh yang ada di dalam badan kita akan terperangkap dan tidak dapat dikeluarkan. Akibatnya, mungkin kita akan mendapat penyakit yang teruk. Jelas kan? Okey, kita lihat pada satu situasi. Ketika kamu tercekik makanan, pernahkah kamu mengalaminya? Kalau makan sambil bercakap, kita akan tercekik. Terbatuk seperti ada sesuatu yang melekat di bahagian tenggorok kita ini. Okey, kalau kamu nak tahu, laluan esophagus adalah merupakan laluan bagi makanan. Manakala laluan trakea adalah laluan untuk pernafasan. Jadi, sekiranya terdapat makanan yang tersangkut di ruangan trakea, maka kita akan tercekik. Istilah kita dipanggil tercekik, menyebabkan sistem pencernaannya terganggu di bahagian esophagus. Kerana makanan yang terperangkap itu akan menghalang udara dari memasuki trakea. Akibatnya kita sukar untuk bernafas. Pernah tak kamu mengalami satu situasi, kamu makan nasi, tiba-tiba kamu tersedak dan ada nasi yang keluar melalui hidung kamu? Pernah tak? Itulah yang dimaksudkan dengan apa yang kita bincangkan sekarang. Kerana laluan di bahagian hidung di sini dan juga di bahagian mulut di sini ada pertemuan yang sama. Jadi sekiranya kita makan dalam keadaan tergesa-gesa dan kita menarik nafas dalam keadaan tergesa-gesa, maka kemungkinan makanan itu akan terlepas ke bahagian trakea. Dan mungkin kita akan cuba untuk keluarkan dengan kita batuk. Dan akhirnya nasi itu pun tertolak ke bahagian atas, naik terus keluar melalui hidung. Kalau keluar, alhamdulillah, dapatlah bernafas. Kalau terus tersangkut di bahagian trakea, rasa-rasa kamu, apakah yang akan berlaku? Cuba ramalkan. Akibatnya, kemungkinan kita akan tidak dapat bernafas, akhirnya kita akan pingsan. Dan jika tidak dirawat, boleh membawa kepada kematian. Besar kan kesannya? Okey. Jadi sistem pernafasan, sistem pencernaan ada perkaitannya di sini.
Kerana makanan yang kita makan sepatutnya pergi ke laluan pencernaan, bukan masuk ke laluan pernafasan. Tetapi sekiranya ada berlaku salah faham di situ, salah masuk lorong, maka ia akan mengganggu sistem badan kita. Dapat tak perkaitannya? Okey, yang kedua. Apakah perkaitan sistem rangka dengan sistem peredaran darah? Ini adalah satu situasi di mana telah berlaku kejadian patah tulang. Kemungkinan dia terjatuh, kemalangan dan sebagainya. Yang berwarna hitam di atas adalah gambar tulang yang melalui sinar X ataupun dipanggil X-ray. Nampak kan tulangnya patah? Jadi, apabila tulangnya patah, ianya boleh mengganggu dan menjejaskan sistem rangka. Kuat lagi tak lengan murid ini yang tulangnya telah patah tadi? Betul, tentunya tak kuat sebagaimana tulang yang tidak patah. Jadi, ini menjejaskan sistem rangka. Dan pada masa yang sama, kita akan dapat lihat keadaan tangan di kawasan yang patah itu membengkak kerana berlakunya pengaliran darah di bahagian dalam dan peredaran darah ini juga terganggu. Jadi inilah yang dikatakan sebagai perkaitan antara sistem di dalam tubuh badan manusia. Dapatkah kamu lihat perkaitannya? Jadi secara kesimpulannya, kesemua sistem yang ada di dalam badan manusia yang terdiri daripada sistem rangka, sistem pernafasan, sistem pencernaan dan sistem peredaran darah, ianya adalah saling berkait, saling bantu-membantu dan akan memberi kesan sekiranya salah satu sistem mengalami kegagalan untuk berfungsi. Jadi, sistem-sistem ini akan sentiasa bekerjasama sehinggalah kita meninggal nanti. Selagi kita hidup, sistem-sistem ini akan bekerjasama untuk memastikan tubuh kita berada dalam keadaan sihat, selamat dan apa ya? Dan kita dapat tubuh badan yang sihat. Jadi, penting tak kita menjaga sistem-sistem ini? Betul, kita mestilah menjaga sistem yang ada di dalam tubuh badan kita supaya ianya dapat berfungsi dengan baik dan kita juga yang mendapat manfaatnya. Baiklah, cikgu harap penerangan yang cikgu berikan ini jelas dan kamu dapat fahami iaitu apakah kaitan antara sistem di dalam tubuh badan manusia. Okey, jom kita buat kerja sekolah. Apa ya kerja nak buat? Hari ni cikgu tak ada nak suruh kerja bertulis. Cikgu cuma nak menguji kefahaman melalui soalan kefahaman quiz is. Jadi kamu nanti boleh jawab soalan ini. Baca bersungguh-sungguh dan cuba jawab dan dapatkan markah yang tertinggi. Baiklah, cikgu rasa sampai di sini dahulu tajuk kita pada minggu ini. Kita akan berjumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Cikgu ucapkan selamat belajar dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.